الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya masih lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan insya-Allah tuan-tuan kita akan meneruskan dengan kuliah pada malam ini. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tuan-tuan tak tahu kat mana nak mula. Rasanya kita dah mula kuliah yang pertama buku ni, buku sirah ni. Tapi tak tahu saya tanda betul ataupun tidak. Jadi kita refresh baliklah sikit. Kita refresh balik sikit sebelum untuk kita cover sedikit daripada mukaddimah ataupun permulaan kitab ataupun buku sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mana kita menghabiskan juzuk 30 tafsir, juzuk 30 daripada tafsir Munir yang dikarang oleh Dr. Wabah Zuhaili. Jadi kita akan meneruskan dengan fiqh sirah, Dan dalam sebelum kita nak masuk betul-betul kepada sirah ataupun kepada sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi adalah beberapa perkara yang perlu kita ketahui sebagai pendahuluan, sebagai kita mengenal kenapakah dan kita mengenal arah tuju apabila kita belajar sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku yang kita pilih ni tuan-tuan, ataupun buku yang saya pegang pada malam ni dan insya-Allah kita akan gunakan hinggalah seterusnya, buku ini ialah buku terjemahan daripada karangan Syekh Ramadan Al-Buti yang dikenali sebagai fiqh sirah. Dan buku ni tuan-tuan satu buku yang cukup masyhur dalam mempelajari ataupun dalam subjek sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama ialah ia agak berbeza dengan buku-buku sirah yang lain yang dikarang oleh ulama. Ulama-ulama kita tuan-tuan apabila mengarang buku-buku sirah, buku-buku sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-tuan melihat kepada buku-buku sirah yang betul-betul yang asal, yang utama, yang menjadi rujukan utama, kita akan dapati dia dalam bentuk memang betul-betul sejarah. Seperti mana kita belajar sejarah time SPM dulu. Memang betul-betul sejarah berkenaan dengan fakta, waktu, peristiwa yang berlaku, siapa, kenapa. Itulah buku sirah Nabi kita Muhammad SAW yang dikarang oleh ulama-ulama yang terdahulu. Cuma apabila Syekh Ramadan Al-Buti mengajar dalam fakulti ataupun dalam Universiti Damsyik, fakulti syariah, beliau memandang bahawa apabila belajar sirah ini perlu ada pengajaran. Belajar sirah ataupun belajar perjalanan hidup Nabi SAW
Ia bukanlah fokus utama berkenaan dengan peristiwa apa yang berlaku, tahun berapa, siapa yang terlibat, bagaimana ia berlaku. Bagi beliau itu bukanlah satu benda yang penting, terutama sekali bagi orang-orang yang awam kepada kita. Yang lebih penting daripada itu ialah bagaimana kita nak memahami, apakah yang sepatutnya kita memahami peristiwa tersebut berlaku. Apakah yang hendak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya satu peristiwa yang cukup penting, yang ada hikmah, ada pengajaran, ada sebab yang nak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Nabi itu sendiri merupakan petunjuk yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku itu mesti ada petunjuk yang hendak disampaikan. Mesti ada benda yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Kehidupan Nabi ni tuan-tuan tak sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ni tuan-tuan tak ada, dia memang betul lah ia dalam qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia tidak ada apa-apa signifikan untuk orang lain ikut. Apa yang berlaku dalam hidup kita ni tuan-tuan, tidak ada nilai untuk orang lain ikut. Kita bermain, waktu kecil kita bermain, apa orang nak ikut dengan kita pandai main bola, main apa dan seumpamanya. Jadi tidak ada benda yang kita manusia yang biasa, yang Allah SWT tidak wajibkan orang lain untuk ikut kita. Berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam ada contoh tauladan yang terbaik. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, maka Syekh Ramadan Al-Buti beliau berpandangan bahawa apabila beliau menulis buku sirah ini, beliau akan tulis apa yang pengajaran yang boleh kita ambil. Beliau tulis juga apakah hikmah yang boleh kita jadikan panduan. Itu beza antara buku-buku sirah yang sebelum itu. Oleh kerana itulah buku ni tuan-tuan cukup masyhur, cukup popular, dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti dan juga diterjemuh dalam pelbagai bahasa, termasuklah bahasa kita, bahasa Melayu. Jadi dia disebut dalam terjemahan ini disebut bahawa kajian mengenai fiqh sirah Nabawi ini merupakan satu penafsiran sirah Rasulullah SAW. Maksudnya tuan-tuan, dia karang buku ini sebagai satu tafsir. Macam kita belajar tafsir sebelum ni, tafsir Quran. Satu ayat tu banyak yang boleh kita fahami, banyak yang boleh kita keluarkan, banyak yang boleh kita jadikan panduan. Jadi begitu juga sirah Nabi SAW. Satu peristiwa itu ada benda yang boleh kita ambil pengajaran. Oleh kerana itulah kita akan dapati bahawa kalau tuan-tuan ada buku ni akan berbeza dengan buku-buku sirah yang mungkin tuan-tuan baca. Dia susunan dia berbeza. Dia letak dengan peristiwa itu sendiri. Kemudian bahagian yang kedua, apa yang pengajaran daripada peristiwa itu. Itu yang ditekankan oleh pengarang. Oleh kerana itulah kata beliau, di suatu segi yang lain pula saya dapati tidaklah semestinya segala yang terdapat dalam sirah itu patut dipaparkan, kerana kajian ini bukanlah bertujuan menghidangkan sirah itu sendiri, malah sebaliknya, di mana beberapa peristiwa sejarah dipaparkan sebagai bahan kajian dan penganalisan sahaja dalam usaha untuk sampai kepada pengajaran dan pengiktibaran. Maksudnya tuan-tuan, dia tak tulis semua berkenaan dengan sirah Nabi SAW, tapi ada beberapa peristiwa penting sahaja yang dibawa dalam buku ni, dan yang lebih penting ialah dia analisis dan dia tengok, dia perhatikan untuk sampai kepada pengajaran dan juga pengiktibaran yang tersirap di dalamnya. Itu kita punya mukaddimah lah, untuk kita fahami kenapakah pengarang itu susun demikian dan demikian dalam buku ni. Dan ada dua tiga pengarang ulama yang karang macam ni.
Yang karam macam ni, maksudnya dia letak peristiwa kemudian pengajaran. Peristiwa pengajaran. Itu selalunya apa yang berlaku ialah kalau pengajian di pondok-pondok ataupun di tempat-tempat yang tidak menggunakan buku macam ni, dia baca sejarah, kemudian analisis atau pengajaran tu daripada tuan yang syarah tu. Dia maksudnya dia sendiri yang ustaz ataupun pensyarah itu yang menjelaskan peristiwa ni, pengajarannya sekian, menunjukkan sekian. Tapi buku ni dah sedia dah. Apa pengajaran dia dan apa analisis yang boleh kita ambil daripada peristiwa tersebut. Baik, kemudian dalam muka surat 17 di bawah tajuk peranan dan perlunya riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Islam. Ini dia ada beri beberapa, ada lebih kurang 5 objektif lah kita kata, bahasa zaman sekarang. Objektif kenapa kita belajar riwayat hidup sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tujuan, lebih ke 5 tujuan kenapa kita belajar. Kalau kita belajar sejarah SPM dulu, tujuannya ialah nak lulus SPM kan. Itu tujuan kita. Waktu yang ada periksa dan seumpam dengannya. Kita ni tuan-tuan malam ni kita ada tujuan juga. Jadi tujuannya ialah dia ada disebut 5 di sini. Yang pertama ialah untuk memahami peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Jadi yang pertamanya ialah tujuannya ialah memahami peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupan dan juga suasana hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara fungsi sirah ni tuan-tuan ialah nak memahami peribadi Nabi. Nak memahami peribadi Nabi melalui apa? Melalui cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana kita memahami orang lain? Kan, daripada peristiwa tuan-tuan, kita boleh memahami seseorang itu baik ataupun tidak. Daripada peristiwa, kalaulah kita kata keluarga kita, daripada banyak peristiwa yang menunjukkan kalau dia ni jumpa orang, dia bantu. Jumpa pernah berlaku sekian, dia jumpa si A perlukan bantuan, dia bantu. Tahun yang lain dia jumpa si B. Maksudnya ialah daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku itu, kita boleh memahami bahawa dia ni orang baik. Kesimpulan itu muncul daripada peristiwa yang berlaku. Jadi kita kata dia ni memang baiklah. Cara mudah dia baik. Ada orang tuan-tuan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang boleh kita rumuskan bahawa dia ni orang yang tak baik. Jadi daripada mana? Daripada peristiwa yang berlaku. Daripada peristiwa yang berlaku kita boleh memahami seseorang, kan? Kalau lah lelaki kita tuan-tuan kejap-kejap marah. Jadi kita buat kesimpulannya dia ni orang yang bengih, orang yang kata pongoh. Ada setengah orang tu tuan-tuan dia jenis pongoh. Tak boleh berselisih sedikit. Dari mana kita dapat dia punya peribadi tu? Daripada peristiwa ini yang berlaku, kemudian pada tahun sekian dia berlaku macam ni. Jadi peristiwa-peristiwa berlaku tu kita dapat sebuah kesimpulan. Kita nak tengok orang, kemudian kemudian kalau kita sekadar tengok orang tuan-tuan, kita tak tahu peribadi dia. Bila kita tahu peribadi, apabila kita hidup dengan dia. Dengan hidup dengan dia. Jadi untuk tahu peribadi Nabi SAW, kita hidup dengan peristiwa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang berlaku, apa yang Nabi buat. Jadi di situ tuan-tuan kita dapat tahu peribadi baginda SAW. Tapi yang tu kena baca kitab yang besar lah, kerana dia akan jelas peristiwa yang banyak. Kitab kita ni tuan-tuan dia bawa satu dua saja. Di sisi orang Arab ada seorang manusia yang namanya Hatim. Orang Arab ni dia ada macam kita, kalau tempat kita kan hang tuah lah kan. Hang tuah ni kita tahu dia ni orang berani. Daripada mana berani tu? Daripada peristiwa yang berlaku. Orang Arab dia ada juga cerita legenda dia. Antara cerita legendanya ialah seorang yang namanya Hatim.
Hatim ni peribadinya apa? Peribadinya seorang pemurah. Seorang cukup-cukup pemurah. Daripada mana mereka tahu bahawa dia pemurah? Sebab banyak peristiwa yang berlaku, dia memang memberikan apa jua yang orang nak. Jadi itu fungsi, antara fungsi kita belajar sirah Nabi SAW, itu memahami peribadi Nabi SAW. Dan dalam disebut juga di sini, ini adalah untuk menentukan Muhammad SAW itu bukan sebagai manusia yang pintar, tetapi ia sebagai sepupu Allah. Jadi antara kepribadian yang ada pada Nabi SAW yang kita belajar sirah ni ialah antara benda yang kita nak diterapkan dalam peribadi Nabi ni ialah Nabi ni ialah pesuruh Allah. Nabi ni ialah pesuruh Allah. Maksudnya ialah apabila kita akan belajar sirah Nabi SAW, kita akan dapati bahawa banyak peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh demikian, dia berdoa kepada Allah, dia itu arahan Allah Subhanahu Wa Taala, macam peristiwa hijrah, peristiwa perang Badar, peristiwa yang berlaku banyak yang kalau kita belajar sirah Nabi ni, kita akan dapati bahawa Nabi ni memang pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana ada orang yang menganggap Nabi ni, cerita Nabi ni cerita orang manusia yang hebat semata-mata, tak ada kaitan dengan Allah. Ada, kalau tuan-tuan baca dalam buku, ada beberapa orang penulis-penulis yang moden, apabila dia tulis pasal Nabi ni, Allah tu tak wujud. Yang adanya ialah Muhammad ni orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang pandai merancang, orang yang jadi tak nampak bahawa di sebalik daripada tindakan Nabi itu ada Allah yang minta, ada Allah yang atur dan seumpamanya. Ini negara Arab lah, tempat kita tak ada lah macam tu. Negara Arab ada satu ketika di mana ada penulis yang orang Islam tapi terpengaruh dengan pemikiran yang barat, yang menganggap bahawa apa yang berlaku atas muka dunia ni usaha sendiri. Usaha sendiri. Jadi dia pun karang apabila dia tulis cerita pasal Nabi tu, dia cerita bahawa Nabi ni dia berjaya kenapa? Kerana kepintaran yang dia ada. Berjaya kenapa? Kerana kehebatan yang ada pada dia. Berjaya kenapa? Jadi tak timbul kerana suruhan Allah, tak timbul kerana itu petunjuk arahan daripada Allah SWT, tak timbul kerana itu suruhan agama, tak timbul. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti itu dia antara kepribadian yang nak ditonjolkan dalam sirah Nabi ni ialah Nabi Muhammad itu bukan sekadar manusia yang pintar, tetapi ialah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut satu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup. Jadi antara tujuan belajar sirah Nabi SAW ni ialah nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi. Kalau kita tuan-tuan belajar sejarah dulu bukan nak ikut, kita nak lulus periksa. Kenapa? Kalau nak ikut tuan-tuan, ada belajar pasal apa? Pasal komunis pun kita belajar kan. Macam-macam lah. Kalau nak ikut tuan-tuan memang tak terikut lah, kita tak mahu ikut lah kita pun kan. Tapi belajar sirah Nabi ni bezanya ialah kita nak ikut. Kita nak jadikan panduan. Itu antara matlamat kita belajar sirah Nabi SAW. Bukan sekadar nak tahu fakta. Bukan sekadar nak tahu fakta tahun bila berlaku dan seumpamanya, tapi nak ikut Nabi SAW. Kenapa? Kerana Allah SWT telah menyebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya ialah sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang terbaik. Jadi nak tahu contoh apa yang Nabi buat untuk kita ikut, kita belajar sirah Nabi lah. Kita belajar sirah Nabi SAW. Cuma apabila kita sebut perkataan sirah ni sebenarnya dia lebih umum lagi. Dia lebih umum. Kita belajar hadis mengenai Nabi, itu sirah Nabi juga. Kita belajar mengenai ada seperti kitab-kitab seperti yang macam contohnya kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu sirah Nabi tu. Kenapa? Kerana dia cerita pasal Nabi. Nabi buat apa? Jadi itu sirah Nabi. Maksudnya semua benda yang apa yang Nabi buat,
Itulah sirah Nabi SAW. Baik, seterusnya ialah tujuan yang ketiga ialah semoga kupasan mengenai kehidupan Muhammad SAW boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Quran. Itu salah satu daripada tujuan, iaitu sirah Nabi ini boleh membantu kita memahami Al-Quran. Boleh membantu kita memahami Al-Quran. Al-Quran menyebut apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Dalam Al-Quran disebut, hendaklah engkau memaafkan, hendaklah engkau bertoleransi. Macam mana kita nak faham toleransi dan kemaafan itu? Tengok kepada apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi buat. Itulah contoh untuk kita faham toleransi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apa? Walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau ni keras, sekiranya engkau ni seorang yang bengis, orang ramai akan lari. Jadi kita nak faham macam manakah contoh kita nak faham supaya di mana Allah SWT menyebut kalau manusia ni akan lari daripada orang yang bersikap keras. Jadi tengoklah Nabi SAW. Jadi contoh itulah, apa yang Nabi buat itulah sebagai contoh tauladan untuk kita memahami Al-Quran. Oleh kerana itulah dalam hadis yang masyhur, apabila Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya berkenaan dengan akhlak Nabi SAW, jawab Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Nabi ini akhlaknya ialah Quran. Tengok Quran sebut berkenaan dengan akhlak yang baik, itulah Nabi SAW. Tengok Al-Quran yang menyebut berkenaan dengan akhlak yang buruk, itulah yang Nabi tinggalkan, yang Nabi tak buat. Jadi itu tujuan kita untuk memahami Al-Quran Karim. Dan yang keempat ialah disebut di sinilah lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi SAW. Maksudnya ialah ada beberapa ayat Quran yang mana dia terlalu ringkas, tapi dia ada kaitan dengan kehidupan Nabi SAW. Jadi nak tengok apakah yang sebenarnya berlaku, tengoklah kepada sirah Nabi SAW. Macam berkenaan dengan peristiwa ada dalam Al-Quran menyebut berkenaan dengan Nabi SAW, isu keluarga ada disebut dalam Al-Quran berkenaan dengan isteri Nabi SAW yang kita kata yang ada krisis rumah tangga lah, bahasa sekarang. Ada krisis di mana isteri Nabi SAW nak minta nafkah lebih. Dalam Al-Quran ada sebut, tapi kita nak bayang cerita tu cara terperinci, bagaimana bermulanya, siapa yang terlibat, bagaimana dia bermula dan bagaimana dia berakhir. Kena tengok sirah Nabi SAW. Dalam Al-Quran disebut hanya berkenaan dengan poin penting sahaja. Dalam cerita yang panjang itu cerita penting, poin penting sahaja, iaitu berkenaan dengan firman Allah Subhanahu taala yang menyebut in kuntunna turidnal hayatad dunya fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah sebut kepada Nabi SAW supaya beritahu kepada isteri baginda SAW, kalau nak dunia, okey, Allah akan berikan dunia, tapi cerailah lepas tu. Maksudnya Allah akan berikan dunia dan juga pisah. Ataupun nak hidup dengan Nabi SAW seperti mana yang Nabi hidup macam tu. Jadi itu pilihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada isteri baginda. Jadi itulah poin pentingnya. Poin pentingnya ialah kehidupan yang dipilih oleh baginda SAW ialah kehidupan, bukan kehidupan orang yang kaya raya. Nabi pilih hidup dengan sederhana. Dan siapa-siapa yang nak bersama Nabi, dia akan bersama Nabi dengan kehidupan tersebut. Maksudnya tak boleh nak bersama Nabi tapi nak hidup mewah. Tak boleh. Dia itulah Nabi dan begitulah cara hidup. Jadi itulah perkara disebut dalam Al-Quran.
Tapi kalau kita nak faham lagi cerita tu dengan lebih jelas, siapa yang kenapa boleh sampai peringkat demikian tu berlaku, dan siapa yang terlibat, itu kena tengok sirah Nabi SAW. Yang terlibatnya ialah, maksudnya yang nama-nama isteri Nabi yang kita kata yang minta lah perkara tersebut, sampai ke peringkat Umar radhiyallahu taala anha boikot, tak mahu bercakap dengan isteri Nabi yang buat macam tu. Cerita tu panjang. Cerita panjang tu datang daripada mana? Dalam sirah Nabi. Barulah kita faham, macam ni rupa-rupanya yang berlaku. Macam ni. Begitu juga dengan cerita panjanglah. Maksud cerita lengkap itu boleh kita baca dalam sirah Nabi SAW. Oleh kerana itulah ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu difahami dengan lebih baik apabila kita belajar sirah Nabi SAW. Sama juga dengan peristiwa Badar. Peristiwa Badar dalam Al-Quran disebut dalam Al-Quran, tapi tidak disebut benda-benda yang penting sahaja. Seperti perang Badar ni berlaku sedikit sahaja yang di pihak Nabi SAW, berapa ratus orang. Itulah dia dikutip ataupun dipetik apa yang Allah SWT nak tonjolkan. Tapi kalau kita nak faham dengan lebih mendalam, bagaimanakah benda itu berlaku? Kenapa boleh jadi sikit yang berlawan? Kenapa boleh jadi tentera Nabi SAW itu sedikit berbanding dengan, kenapa boleh tercetusnya peperangan tersebut? Itu kita kena tengok dalam sirah baginda SAW. Kerana kitab Al-Quran ini ialah bukan sejarah, bukan kitab sejarah. Dia nak cerita semua tu bukan tujuan Al-Quran diturunkan. Quran bukan diturunkan untuk cerita sejarah Nabi SAW, tak. Dia hanya diturunkan untuk jadi pengajaran kepada kita. Jadi benda-benda yang penting, yang ada unsur pengajaran, itulah yang dikutip, yang dipetik dan letakkan dalam Al-Quran. Kita nak memahami dengan lebih baik lagi, dapat gambaran, kita belajar sirah Nabi SAW. Tapi yang tu yang saya sebut tadi, kena tengok kena tengok buku sirah yang besar lagi lah. Dia akan cerita dengan lebih terperinci lah. Baik, yang keempat ialah agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar, sama ada pengetahuan bersangkutan dengan akidah, kepercayaan, hukum hakam. Maksudnya ialah dalam sirah Nabi SAW itu ada syariat. Ada syariat, ada ilmu syariat yang kita boleh belajar. Ada ilmu akidah yang boleh kita belajar. Maksudnya ialah apabila kita belajar sirah Nabi ini, ada kalanya kita belajar berkenaan dengan akidah. Bukan tak semestinya akidah ni tuan-tuan kena masuk kelas akidah baru belajar akidah. Tak. Dalam sirah Nabi ada ketikanya kita menyentuh berkenaan dengan akidah. Ada ketikanya kita menyentuh berkenaan dengan syariat, dengan fiqh. Seperti peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Kita akan baca kenapa boleh jadi Hudaibiyah. Ada fiqhnya di situ. Ada fiqhnya di situ. Kenapa Nabi, ada fiqh lah, kita akan belajar. Jadi semua itu kenapa? Kerana hidup Nabi itu sendiri ada sudut fiqhnya, ada sudut akidahnya, ada sudut akhlaknya. Semua itu kita akan belajar secara tidak langsung daripada sirah baginda SAW. Sebab tu ulama ni, kalau tuan-tuan pergi pondok-pondok, memang dia belajar sirah ni. Bukan sekadar dia belajar buku akidah, buku fiqh, itu memang dia belajar. Buku sirah pun dia belajar. Kenapa? Kerana di sana ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan berkenaan dengan agama. Dalam bentuk realiti, dalam bentuk apa yang berlaku pada baginda SAW. Dan yang kelima, yang terakhir disebut di sini ialah membolehkan para pendakwah Islam mencontohi dan mengajar mengikut sistem pengajaran Nabi SAW. Maksudnya ialah supaya menjadi satu contoh tauladan kepada orang yang dakwah kepada agama. Apabila sebut dakwah agama ni, jangan ada nampak ustaz saja. Dakwah agama ni bukan kerja ustaz ni. Itu kerja semua. Kerja semua. Oleh kerana itulah kalau tuan-tuan tengok YouTube saya pernah tengok dia ada beberapa channel tu, dia tunjukkan orang Islam tu berdebat dengan ateis.
Yang berdebat bukan orang lain. Di Jepun, saya pernah pergi ke Jepun, ke Osaka. Osaka yang bina masjid, yang bina masjid di Jepun. Yang saya pergi tu yang dia ni orang panggil dia sebagai ayah. Situ tu dia lah ayahnya. Dia tu muda je, maksudnya ketua, tapi dia tu dipanggil sebagai father lah sana. Dia lah tempat rujuk, dia lah orang Melayu kita. Orang Melayu kita bukan ustaz pun. Jurutera arkitek. Arkitek yang bekerja di syarikat Jepun. Tapi dia tuan-tuan, dia ada rasa tanggungjawab untuk dakwah. Dia bina masjid, dia buat komuniti. Jadi kami pernah pergilah sekali melawat dia punya tempat tu. Memang yang maksudnya tuan-tuan, lebih kerja dia buat tu lebih daripada ustaz buat. Bahasa mudahnya, lebih pada ustaz buat. Ustaz pun tak mampu nak buat demikian. Kenapa? Kerana tanggungjawab dakwah ni semua. Orang yang ada peluang, dia ada peluang. Kenapa? Kerana dia duduk sana lama, puluh tahun. Lepas tu dia boleh pula bahasa Jepun. Dan juga dia pula kahwin dengan orang Jepun. Orang kita kadang-kadang kahwin juga, ada juga yang kahwin dengan orang luar kan. Tapi dengan kehidupan masing-masing lah. Dia tu dengan buat masjidnya, dengan buat pusat dakwahnya, orang Jepun datang. Jadi macam lebih kerja dia terlebih pada kerja ustaz. Kalau kita nampak bahawa ustaz tu kerjanya dakwah, ada lagi manusia yang bukan ustaz, kerja buatnya lebih daripada yang dibuat oleh para ustaz. Kenapa? Kerana dakwah ini kerja semua. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kita ni satu umat yang kerjanya ialah mengajak buat kebajikan. Sekarang baru ni dia minta sebelum ni dia buat macam ni lah lebih kurang. Bangunan macam ni sebagai pusat komuniti dia. Kemudian dia buat masjid. Buat masjid, Putih Derma buat masjid. Alhamdulillah adalah masjid yang memang betul-betul masjid lah, nampak masjid lah. Sebelum ni tak nampak masjid, nampak bangunan tu, tapi sekarang ni nampak masjid. Alhamdulillah. Nama Ustaz Zulkarnain. Orang panggil dia ustaz. Orang panggil dia ustaz. Tapi dia tu arkitek je. Tapi oleh kerana dia minat untuk dakwah, jadi rumah dia tu ialah markas tadi. Orang pergi. Jadi kita yang ustaz ni pergi melawat, tengok dia macam mana dia buat. Macam mana dia berdakwah, macam mana dia tarik orang dan seumpama, macam mana dia maksudnya di tempat tersebut separuhnya orang Islam, memang orang Islam Turki yang Islam, Jepun pun Islam, separuh lagi bukan orang Islam pun, tapi dia minat. Jadi dia datang tanya khabar, dia tengok puasa adanya puasa sekali, buka puasa sekali, padahal dia tak Islam lagi. Tapi itulah dakwah yang jadi disebut di sini ialah sirah ini antara tujuannya ialah supaya orang yang berdakwah itu dapat mencontohi bagaimanakah Nabi SAW berdakwah. Nabi SAW berdakwah daripada diri baginda seorang sampai ke peringkat boleh bentuk negara. Itu satu kejayaan yang cukup besar. Tentunya ada di sebalik daripada kejayaan tadi ada teknik dan ada perkara yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau tuan-tuan pernah ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah dinobatkan sebagai orang yang paling berpengaruh kan, most influence person among di antara 100 orang tokoh kan. Itu kenapa kan? Kerana dalam tempoh yang cukup singkat, dari seorang tiba-tiba boleh buat satu negara, meninggal dunia dalam keadaan Islam tu dah nak keluar daripada negara Arab. Itu satu, oleh kerana itu disebut sebagai satu kejayaan besar, satu kejayaan dalam tempoh yang singkat. Jadi kenapa? Kerana itulah dakwah Nabi SAW yang tentunya ada teknik sendiri yang boleh dipelajari daripada sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi ke hatta di UK sekalipun, di Amerika sekalipun, yang kerja dakwah ni ada kalanya tuan-tuan bukan di kalangan ustaz, bukan di kalangan orang yang berlatar belakang ke agama. Kerana mereka faham bahawa
agama ini bukan milik individu ataupun kumpulan tertentu. Dia milik semua dan semua bertanggungjawab untuk melaksanakan ataupun untuk melakukan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dakwah ni ada kalanya dakwah orang Islam jadi lebih baik dan ada kalanya dakwah kepada orang yang bukan Islam masuk Islam. Jadi dakwah tu kena luas. Dia bukan dakwah ni kita nampak bahawa dakwah ni ialah orang yang bukan Islam kita buat jadi Islam. Itu salah satu. Dakwah lainnya apa? Dakwah lainnya ialah orang yang Islam dah jadi lebih baik. Kan, macam orang tabligh yang ajak pergi solat, itu dakwah tu. Jadi ajak pergi orang lain, kita yang yang Islam dah, nama pun orang Islam, pakai plekat, pakai kopiah. Dia ajak kita pergi solat. Itu dakwah dah tu. Kenapa? Kerana kita tak pergi. Akhirnya kita tak pergi. Jadi dia maksudnya itu dakwah. Dakwah ni tuan-tuan ialah bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu dah Islam, kita bawa dia lebih dekat lagi. Kalau orang tu bukan Islam, kita bawa dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian akhirnya ialah pukul 8 lebih dah. Akhirnya ialah berkenaan dengan tajuk sumber-sumber sejarah Rasulullah SAW. Jadi buku-buku sirah ini disebut bahawa ada kalanya maklumat daripada buku sirah ini diambil daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu memang ada beberapa segmen ataupun ada beberapa dalam ayat Quran itu memang cerita pasal Nabi. Pasal Nabi berkahwin. Ada cerita berkenaan dengan Nabi berkahwin. Bagaimanakah Nabi berkahwin dengan Zainab? Ada cerita. Ada cerita dalam Quran berkenaan dengan perang Hunain. Ada cerita dalam Quran. Cuma cerita tersebut kita kata petikan-petikan daripada seluruh Al-Quran. Jadi di situ menjadi sumber, salah satu daripada sumber seseorang ulama untuk tulis sirah Nabi SAW. Sumber lain ialah sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ini, banyak hadis-hadis Nabi ini yang bukan sekadar dia menyebut berkenaan dengan apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW, tapi juga berkenaan dengan apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi buat. Jadi kadang-kadang apa yang Nabi buat itu Nabi buat ketika bila? Ketika peristiwa berlaku, peristiwa tersebut, peristiwa ini dan itu. Jadi dikumpul oleh ulama dan mereka melengkapkannya, jadi mereka susun jadi sejarah lah kita kata, ataupun menjadi sirah Nabi SAW bermula daripada awal sampai ke akhir. Dalam hadis Nabi tak tersusun. Hadis Nabi SAW disusun, kebanyakannya disusun ikut hukum hakam. Bab puasa. Kemudian ulama pun sebutlah hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Tapi kalau orang yang nak karang sirah Nabi tu, dia tengok ada cerita pasal puasa Ashura yang berlaku sekian-sekian. Jadi yang ini boleh cerita pasal Nabi di Mekah. Kerana Ashura tu berada di Mekah. Ada cerita dan ada zakat, bab zakat dalam buku-buku hadis. Tak ada turutan tiada turutan tahun dan seumpama dengannya. Cuma ulama tengok yang ini bab zakat ni cerita pasal Nabi, pasal Nabi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah di Madinah. Jadi dibawa dalam buku sirah, diletak dalam bahagian Nabi di Madinah. Jadi begitulah. Jadi ulama yang ambil dan juga susun berdasarkan kepada turutan tahun dan juga peristiwa, sebagaimana kita belajar buku-buku sejarah berkenaan, seperti kita belajar buku sejarah Malaysia dan juga sejarah tempatan, disusun ikut peristiwa dan juga ikut turutan. Kemudian juga disebut bahawa antara sumbernya ialah kitab-kitab sirah Nabi SAW. Rupa-rupanya dah ada kitab-kitab sirah Nabi yang dikarang oleh ulama-ulama dulu. Cuma kitab-kitab ini kebanyakannya dah hilang kerana lama sangat. Jadi kitab-kitab inilah salah satu daripada sumber yang dibawa oleh ulama kita, yang mereka mengambilnya untuk dibuat sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah saya rasa mukaddimah dah berkenaan dengan buku ni. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang, di bawah tajuk rahsia pemilihan Semenanjung Arab sebagai tapak pancaran agama Islam, insya-Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi thanaan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.